Ustaz, ada recording dah every live. Kita beri mulakan Ustaz, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر Rabbi tamim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur buat dan milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli keluarga baginda, para sahabat dan mereka-mereka yang kekal committed di atas jalan agama ini sehingga hari kiamat. Nak masuk ayat berapa ya? 56, 57? 56 Ustaz. 56. Ya. So 56, wa aqimus solata wa atuz zakah. Dekat sikit kot yang 55 tu ke? Dekat 57, 56. 56. Okey. Wa aqimus solata wa atuz zakah wa ati'u Allah wa rasul la'allakum turhamun. La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard wa ma'wahumun nar wa la bi'sal masir. Ayat sebelum tentang kekuasaan yang Allah beri kepada orang beriman dan melakukan kebaikan, amal soleh. La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan jadikan, Allah telah la yastakhlifannahum. Allah telah jadikan orang sebelum mereka, Allah akan jadikan kamu menguasai khalifah di bumi. Kamastakhlafal ladina min qablihim, seperti mana orang-orang terdahulu sebelum mereka juga menguasai bumi, menjadi khalifah-khalifah yang berkuasa. Kemudian wala yumakkinanna lahum dinahumul ard wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada, dan ia akan meneguhkan, menguatkan bagi kamu mengembangkan agama yang diredai. Waliyubaddilannahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan Allah datangkan keamanan, menghilangkan perasaan takut. Ya'budunani, maka teruslah, sentiasalah beribadah kepadaku. Allah kata, la yusyrikuna bi syai'a, jangan syirik padaku sedikit. Apa yang engkar, faulaika humul fasiqun, ternyata dia di dalam hatinya sudah rosak. So itu ayat sebelum. Dan minggu lepas kita ada ulas pasal ni ke? Saya pun ingat-ingat lupa lah. Ayat 54 tu Ustaz Mulas memang deep lah dengan apa yang Rasulullah sampaikan, tapi mereka berpaling daripada apa yang Rasulullah sampaikan. Di sana nanti Rasulullah nak macam mana Rasulullah nak saksikan dengan amalan-amalan yang bukan datang dari Rasulullah SAW. Oh ya, okey, dia part yang situ. Okey. So janji Allah ialah Allah akan bagi kuasa kepada orang beriman yang beramal soleh. Yang bagi ni Allah. Kita buat apa dia? Beriman dan melakukan amal soleh. Ada Allah suruh cari kuasa? Tidak. Tapi Allah suruh beriman dan melakukan amal soleh.
kuasa tu Allah yang datangkan. Kan Dr. Zul dulu jadi menteri, ada dia lobby? Tak ada. Tapi dia dilantik pada waktu tu. Yang penting kekalkan momentum menjadi orang baik. Maka dalam keadaan zaman yang semakin menggila ini, lambat laun manusia akan kembali untuk mencari wajah-wajah suci ni, jiwa-jiwa suci ni untuk memimpin. Sebab mereka yang sudah korup, yang sudah fasik, mereka saling tak percaya sesama mereka. Sebab dia tahu diri dia macam mana, dan dia tahu ciri-ciri orang rosak ni macam mana, dan mereka kenal pasti, okey, baik kita ambil orang yang betul-betul jujur, neutral. Gitu. So, kekal beriman dan amal soleh, kemudian dikukuhkan kedudukan, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi nartada allazi irtada. Allah akan kukuhkan agama, menguatkan dan mengembangkan agama mereka, gaya hidup, cara hidup, kemudian ditukar rasa takut kepada aman. Berapa ciri tu? Banyak juga tu. Yang abuduna ni, lalu Allah kata, teruslah menyembahku, jangan buat syirik. Faman kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. So, selagi mana kita melakukan syirik, sampai bila-bila kita tak akan kekal berkuasa. Kalaupun memegang tampuk kuasa, lambat laun akan dijatuhkan lawan. Tapi bila Allah meletakkan mana-mana manusia Allah redha untuk kekal berkuasa, dia akan kekal berkuasa. So, aqimus salata wa atuz zakah wa atiur rasula la'allakum turhamun. Maka dirikanlah solat. Kenapa tiba-tiba pasal solat? Sebab tadi amal soleh. Beriman dan amal soleh. Percaya dan bertindak. Dan ada ulama yang melihat wa aqimus solah, perkataan dirikan, itu bukannya solat. Dirikan tu benda yang kita bina di luar solat. Solat tu recharge. Solat tu kita bertemu Allah. Dan di luar daripada solat, itulah waktu untuk kita membina. Membina apa? Membina kekuatan diri. Kan? Macam kalau anak didokong ayah, kan? Sewaktu dia didokong tu, dia berdiri ke? Tak. Dia duduk ke, dia terlentang ke apa ke, yang penting ayah dia dokong. Tapi tak kala ayah dia letak dan dia berjalan sendiri. Waktu itulah dia berdiri sendiri, kan? Boleh nampak ke analogi itu ke? Okey. Wa aqimus solah. Apa yang kita solat yang didirikan ni, solat yang didirikan bukan bermaksud aktiviti rukun 13 rukun tu. Tak. Tetapi kesan daripada solat kita. Ibu solat tu. Kesan daripada solat kita. So, selepas Allah beritahu tentang ayat kejayaan, tentang ayat kekuasaan, dan ayat kekuasaan itu boleh mengalami naik turun. Boleh mengalami naik turun. Dan juga selepas Allah beritahu tentang ayat-ayat kekuasaan yang dialami oleh umat Islam, maka sebagai orang Islam, apa yang perlu kita buat? Allah suruh kita tegakkan agama dan
keluarkan zakat. Tegakkan agama dan keluarkan zakat. So, terus bina hubungan dengan Allah dan membantu manusia-manusia. So, disebut solat dan zakat sebagai wakil ibadah yang lain. Bukan hanya dua tu. Tak, jangan lurus sangat tengok, dua ni je lah Ustaz. Puasa semua tu tak iyalah. Kan? Tak, jangan lurus sangat. So, disebut dua, bukan hanya itu. Kerana banyak lagi kewajipan-kewajipan. Kenapa solat dan zakat? Solat tentang masa. Zakat tentang kepemilikan. Dan kedua-dua, solat dan zakat bagi pemimpin, dia pada level yang apa? Pemimpin ni dari sudut masa, dia sangat banyak masa lapang ke atau macam mana? Pemimpin. Bila dia jadi pemimpin, masa dia kan sangat sibuk. So Allah suruh perhatikan solatmu. Masamu dengan Tuhan macam mana? Okey. Jadi pemimpin dah tentu banyak peluang-peluang untuk menumpuk-numpuk harta. So, kau keluarkan tak zakat? Part tu membantu orang. Bantu tak orang? So, bersama kekuasaan tu, dia ada amanah dan tanggungjawab yang besar, yang hadir bersama. Gitu. So, wa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ur rasul. Tengok. Di awal Allah sebut tentang hubungan dengan Allah. Kemudian hubungan dengan manusia. Kemudian secara spesifik Allah sebut patuh taat kepada Rasul. Why? Ada tempat lain macam tu? Hanya dalam surah ni. Kenapa spesifik Allah sebut wa ati'ur Rasul? Sebab bab kepimpinan, kita tak ada contoh lain untuk diikut. Bab kepimpinan, kita tak ada contoh lain untuk diikut. Sehingga kan Nabi jadi sole role model. Satu-satunya model kepimpinan yang Allah pilih. Wa ati'ur Rasul. Dan dia punya perkataan ati'u tu, obey, itu arahan. Itu arahan. Dia tak ada figure kepimpinan yang lain yang kita kena tengok, wajib ikut Rasul. Dan Allah letak indikator kat belakang, la'allakum turhamun. Kita buat semua ini, rahmat menantimu. Kita buat semua ni, rahmat menantimu. So, kalau pemimpin kita, diorang punya mentor siapa? Ada yang nak jadi Umar Abdul Aziz. Ada yang kata nak jadi macam sahabat yang ini. Allah kata wajib melihat gaya kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab kepimpinan.
Mungkin selepas daripada ni, selain daripada surah Nur, kita boleh lihat lagi 2 surah berkaitan dengan wanita tu yang Umar sarankan untuk ajar. 2 surah tu, suratul Nisa dan suratul Ahzab. Dan suratul Ahzab adalah tentang peperangan Ahzab. Kan nama Ahzab tu kan berkait dengan perang Ahzab. So dalam surah Ahzab dia ada 2 tema besar. Tema pertama, Nabi jadi pemimpin kepada negara Madinah. Yang kedua, Nabi jadi ketua keluarga. So surah Ahzab dia gabungan isu kenegaraan dan isu kekeluargaan. Yang mana keduanya Nabi berjaya blend dengan sangat baik. Sebab tak ramai orang boleh blend dengan cantik. Ada orang boleh jadi pemimpin negara. Keluarga dia bolot semua harta. Ada orang, dia boleh jadi pemimpin negara. Rumah tangga dia bercerai-berai. Sebab ialah jadi pemimpin, sibuk ke sana kemari. Mana ada tumpuan pada anak bini? Keluarga cerai-berai. Ada orang tak jadi pemimpin, tapi keluarga dia okey. Yang paling teruk dah dia tak jadi pemimpin. Keluarga berantakan. Dia memang fail lah untuk jadi pemimpin. So, latihan untuk menjadi pemimpin sebenar dari dalam rumah tangga. Dari dalam rumah tangga. Tu Nabi dapat blend dengan sangat baik. So, la tahsabannal ladzina kafaru mu'jizina fil ardh. Kemudian Allah beri peringatan, beri amaran kalau tidak taat. Kalau kita tidak ikut nasihat ini, kan selepas dapat kuasa, kita tidak ikut nasihat yang ini, maka apa berlaku? La tahsabannal ladzina kafaru mu'jizina fil ardh. Ialah bila kita tak ikut nasihat itu, kita kan jadi engkar. Tak nak ikut, engkar. So, bila tak nak ikut, kita engkar. Maka Allah kata, janganlah kamu kira bahawa orang-orang yang engkar itu dapat melemahkan kuasa Allah di bumi. Atau janganlah orang-orang yang engkar itu menanggap bahawa mereka boleh melemahkan Allah dari mengambil apa-apa tindakan terhadap mereka di bumi. Jangan sesekali sangka dan rasa bahawa orang kafir itu akan berkuasa di muka bumi. Mereka tak akan berjaya di dunia. Walaupun umat Islam sekarang ni kan, relatifnya umat Islam lemah. Bagai buih-buih. Tapi bila-bila masa umat Islam masih boleh mengalahkan mereka. Bila-bila masa umat Islam boleh mengalahkan mereka. Syaratnya apa? Orang Islam kenalah aqimus solat, zakat, atiur rasul. Kan amanu wa amilus solihat. Itu dia syarat dia.
Syarat untuk kita dapat kuasa tampuk kepimpinan ni mudah je, iman dan amal soleh. Syarat yang sama supaya kita tak jadi orang yang rugi, iman dan amal soleh. Allah tidak minta syarat macam seperti Sukarni nak buat sebuah roket. Tak, ini bukan pasal roket sains. Ini syarat paling mudah, iman dan amal soleh. Dan peganglah benar-benar kepada Quran dan Sunnah. Kan? Tapi realiti keadaan kita sekarang memang taklah lama lagi. Sebab kita dah makin jauh dan amat jauh dari Quran. Petang ni saya kena bagi tausiah 20 minit kepada audien dekat Masjid Negara ni, sempena majlis memperingati negarawan Tun Dr. Ismail. Tausiah apa pun aku tak tahu. Tapi yang penting aku nak share surah Hujurat je. Dia punya idea dia tu dia nak perpaduan dan kesatuan. Nak ambil surah apa lagi selain daripada Hujurat tentang perpaduan dan kesatuan? Perpaduan dan kesatuan bukan kerana ekonomi itu tidak diagihkan dengan sama rata, tak. Dia bukan tentang material, dia tentang hati. Dan tentang hati, Allah tidak beri arahan pun kepada orang-orang kafir dan Muslim ni untuk jaga hati. Allah bagi arahan kepada orang beriman. Keengganan kita menjaga hati itu menjadikan dunia porak-poranda. Keengganan kita menjaga hati menjadikan dunia porak-poranda. Sebab kitalah penyelamat. Kan? Kak Liza percaya tak? Kita ni penyelamat. Baiknya kita, jiran-jiran rasa selamat. Bila jiran rasa selamat, dia akan ajar anak dia, cuba tengok macam uncle tu, macam tu auntie. Dia tak bawa mulut-mulut, tak bising. Dia okey. Kita petang kasih Maggi. Kan? Bila jaga hati, kejiranan kita akan tenang dan aman. Tu orang beriman tu. Allah arahkan orang beriman sebab impak yang orang beriman ni bawa besar. Besar. So, kalau non-Muslim baik, orang akan kaitkan dengan individu. Tapi kalau orang beriman baik, orang akan kata, betul lah dia beragama. Lain. Kalau orang non-Muslim baik, orang akan sebut diri dia tu memang baik. Kalau orang beriman baik, orang akan sebut dia beragama. Kan lain, beza. So la tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard. Mereka tak akan dapat lari. Jangan sangka mereka dapat melemahkan Allah agar tidak mengazab mereka di dunia. Wa ma'wahumun nar. Malah jauh dari itu Allah kata tempat tinggal mereka di neraka. Ma'wa apa ma'wa? 2-3 kali dah kita jumpa ma'wa ni. Awet. Sajadah. Ma'wa. Ma'wa tu dia perkata akar dia awi.
ma'wa, melindungi, perlindungan kan. Id awal fityatu ilal kahfi, berlindung. So, kita selalu cari tempat perlindungan ke mana? Kalau kita takut, kalau anak kita takut, dia cari tempat perlindungan. Cari mak. Dia cari mak. So, Allah kata, korang berlindunglah di neraka. Berlindunglah di neraka. Ui. So, ma'wahum nar, tinggallah mereka di neraka. Dan ma'wa juga, ialah kalau kita takut, cari tempat berlindung dengan mak. Lagi satu sudut, kalau kita berjalan jauh, kita akan kembali juga ke tempat, kan, ke kampung halaman tu, ke tempat asal tu. So, ma'wa juga merujuk kepada tu, tempat tinggal asal. Ma'wahumun nar, balik kampung nerakamu. Nah, kalaupun mereka orang-orang kafaru tadi, yang engkar tadi, hidup senang lenang, berkuasa di dunia, mereka tidak akan selamanya begitu, malah mereka tidak akan selamat di akhirat. Dan kenapa Allah guna perkataan ma'wa, tempat berlindung? Kerana dahulu waktu mereka berkuasa, ramai orang berharap agar dapat berlindung dari kekejaman mereka. Dari kekejaman mereka. Wala bi'sal masir. Halah. Guna bi'sa pula. Bi'sa ni paling buruk. Bi'sa buruk. Seburuk-buruk. Lam tu. Lam sumpah. Seburuk-buruk al-masir. Tempat kembali. Wala bi'sal masir. So, ya ayyuhalladzina amanu. Okay. Settle part yang ke-7. Kita nak masuk part yang ke-8. Part yang ke-8. Part yang ke-8 ada 3 undang-undang. So, undang-undang pertama, part yang ke-8, ialah undang-undang dalam rumah. Undang-undang pertama, part yang ke-4, ialah undang-undang nak masuk rumah. Undang-undang luar rumah. Ini undang-undang dalam rumah. Apa berlaku dalam rumah? Pastikan kita dapat izin. Tentang keizinan. So, Allah sangat mengambil berat tentang privacy. Allah sangat mengambil berat tentang privacy. Sehingga syurga itu digambarkan dalam keadaan cukup dengan privacy. Kan? Apa contohnya? Kan dah banyak kali kita lalu ayat syurga. Apa bentuk privacy dekat syurga? Mana surahnya tu? Dah hilang dah. Surah Ar-Rahman. Itu surah yang best kita baca pasal syurga kan? Surah berapa Ar-Rahman? Yunus 55. 55. Oh, sinilah di bawah.
Dia dekat. Ah. Zawata Afnan. Afnan apa? Ada branches. Masuk-masuk dia, kita nampak pokok-pokok dan ada dahan-dahan. Kenapa perlu ada pokok dan dahan? Sebab Allah tak nak kita masuk syurga terus nampak penduduk dia. Jarang sekali penerangan dalam Quran sebut pasal syurga, oh terus nampak anak-anak berlari. Dia nampak alam dulu. Dia nampak pokok-pokok dulu. Dia nampak pokok tu macam ada berpagar. Itu Zawat Afnan. Ini yang level pertama, syurga. Syurga yang second level, ni, mudhammatan. Kalau tadi nampak dahan, yang mudhammatan ni langsung tak nampak dahannya. Lebatnya dia punya daun. Tu privacy Allah sangat jaga. Sangat jaga. So, part privacy jangan buat main. Sebab tu undang-undang untuk masuk rumah demi menjaga privasi orang di dalam rumah. Undang-undang orang dalam rumah untuk menjaga privasi sesama ahli keluarga. Tujuannya supaya spiritual dan intelektual terpelihara. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang beriman. Liyasta'zinukumul ladzina malakat aymanukum. Hendaklah hamba-hambamu, lelaki dan wanita, meminta izin kepada kamu. So, hamba, walaupun dia bekerja di rumah, dia kena minta izin. Hukum ni sangat penting. Waktu itu, ketika masyarakat masih lagi mengamalkan sistem perhambaan. Sekarang memang tak ada lah. So, walaupun sekarang ni sistem tu sudah tidak ada. Sistem perhambaan tu dah tak ada. Dah dimansuhkan. Ada kemungkinan tak dia berulang? Ada kemungkinan. So, bila dia berulang, sudah ada hukum? Sudah ada. Ada ketika mungkin manusia akan jadi barang komoditi. Jadikan hamba. Dah ada hukum. Dan jika orang kafir mengamalkan sistem hamba, maka orang beriman perlu perlu tetap mengajar, terutamanya kepada manusia. Kan? So, hamba yang tinggal dengan tuannya di rumah, dan mereka memang kerja kat situ, maka haruslah ada ketika dia mohon keizinan. Sama juga hamba tu, sama ada lelaki atau perempuan, ataupun dia anak kecil atau yang telah dewasa. So, hukum dia sama. Dia takkan boleh masuk secara sewenang-wenang ke sana kemari. Kita mungkin fikir, ini common sense lah Ustaz. Ini common sense lah. Ya, itu bagi yang baru bekerja 2-3 tahun. Kalau dia dah 30 tahun dengan keluarga tu. Kan, macam siapa tu nama dia? Butler Batman tu. Kan? Kenal tak? Orang tak tengok TV ya. Aku lupa dah nama dia tu. Butler Batman tu.
Tak kenal. Alfred. Ya, Alfred. Ingat nama dia tu Alfred Dunhill of London. Alfred. Cuba tengok cara butler. Cara orang putih portray butler tu macam mana. Kalau penuh dengan kesopanan, kesusilaan. Sebenarnya semua tu daripada institusi kehambaan tu adanya orang yang boleh disuruh-suruh. Dan dia takkan boleh masuk sembrono sahaja ke sana kemari, mentang-mentang dia yang mengepalai, menjaga rumah tu. Dia takkan boleh terus masuk je ke bilik tuan dia, melainkan setelah minta izin. Dan kalau mereka terus masuk, boleh jadi mereka akan pengsan. Dengan bilik tak berkemas, dengan baunya, kan. So, ini adalah bentuk prevention. Preemptive prevention. Kalau undang-undang zina di awal sekali itu setelah berlaku. Ini sebelum segalanya bermula. Gitu. Kan sebelum zina dia ada satu jalan panjang. Pandang-pandang, senyum, mata bertemu mata. Lepas tu rasa meremang bulu roma. Sebelum berlaku tu semua, Allah tutup. Pak, nak masuk bilik, kena minta izin. Allah letak sekat. Sekat, tutup. Maka dia bukan sekadar, kalau orang dalam rumah tu, bukan hanya sekadar minta izin, dia juga termasuk jaga pandangan mata, kan, jaga perhiasan. Sebab hamba ataupun pembantu, dia belum ada apa-apa ikatan dengan tuan rumah. Batas-batas tu juga perlu dijaga. Zaman sekarang mana ada hamba, tapi pembantu rumah. Mentang-mentang dia dah biasa 30 tahun. Ya tuan, mari saya tolong vacuumkan tuan. Kita tengah tidur, bunyi bising pagi-pagi. Kan. So, walladzina lam yablughul huluma minkum. Dan orang-orang yang belum baligh antara kamu. Anak-anak yang belum baligh. Al-hulum maksudnya mimpi. Belum mimpi. Yablughul hulum, yang belum mimpi. Sekejap. Kenapa Allah mention anak lelaki? So, cara balik bermimpi ni anak lelaki. Kan cara balik mimpi ni anak lelaki. Why? Anak perempuan dia akan lebih rapat dengan mak, dengan bapa mungkin. Anak lelaki dia lebih aktif. So, kalau anak perempuan dia mudah dengar. Nak masuk bilik, ketuk pintu. Dan daripada kecil, mak terutamanya sudah bagi tahu, okey, yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Dia sudah ada dibina rasa malu dari kecil. Anak lelaki
Kan? Abror Kak Syida. Berapa kali nak suruh dia gantung towel? Sehari, 2 hari. 13 tahun. Itu baru satu arahan tu. 13 tahun untuk satu arahan. So mula kan sampai sekarang duk bebel. Itu baru satu arahan, gantung towel, anak lelaki. Anak perempuan dia senang. Sayang je ke? Duitnya? So sengaja Allah terus tumpu keperluan ni kepada anak lelaki yang belum akil balik. Ya, nasib baik kat rumah aku tak ada anak lelaki. Kalau anak perempuan ni dia. Tapi perlu berhati-hati juga anak perempuan. Walaupun keluarga sendiri, anak lelaki, kadang malam-malam dia tidur kat bilik dia, datang bilik kita. So maka perlu ajar dari kecil disiplin dalam rumah. Kita duk anggap dia kecil lagi. No. Pendidikan dan pembelajaran dia bukan ada had umur, tak. Ajar dari kecil. Dedahkan dari kecil. Ya, kadang sama je lelaki dan perempuan. Tapi ayat ni Allah highlight lelaki. Aduh. Lelaki ni kan pelik. So jangan dedahkan aurat. Sebab kalau mereka boleh nampak, dia akan ada dia bukan sekadar kita tak tahu nak jawab. Tapi yang kita takut ialah disimpan. Dan dia tertanya-tanya. Dan kemudian dia explore sendiri. Tu sampai besar pun masih lagi nak ngempeng dengan mak dia. Tu senang je Kak kalau saya macam tu. Kalau nak tidur ke apa, jangan pakai apa-apa Kak, biar. Biar dia pening sendiri. Sesekali, hari ni mami malas nak mandi lah. Nak tidur lah. Tengok dia berani dekat ke tak. Tu jenis nak ngempeng tu. Satu hal juga. So, bila kena minta izin? Salasa marat. 3 kali. 3 tempat. 3 waktu. Salasa marat. Min qabli salatil fajri, sebelum salat fajar. Wahina taba'una thiyabakum minaz zahirah. Ketika kamu menanggalkan pakaian luar di tengah hari. Siap pakaian luar. Thiyabakum minaz zahirah. Pakaian luar waktu tengah hari. Kenapa Allah spesifik sebut waktu tengah hari tinggalkan pakaian luar? Waktu subuh? Kenapa tak sebut min qabli salatil fajri, ketika kamu belum berpakaian? Tapi tengah hari ni, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu. Wa ba'da salatil isya. Dan selepas solat isya. Sebelum solat subuh, ketika waktu tengah hari, dan selepas solat isya. Tapi part yang kat tengah-tengah tu, Allah terus mention kamu menanggalkan pakaian luar. Tengah hari kan waktu qailulah, panas. So panas ni orang akan buat apa saja untuk meredakan kepanasan. Tapi sekarang panas tu dah tak relevan. Pakai aircon. Kan? Pakai aircon.
Cuma bab nak berehat tengah hari. Nak berehat tengah hari itu. So, kena ajar minta izin. Perkataan wada'a melepaskan alasannya kerana waktu panas. Kadang kita belenggeng je. Dan bahasa Quran memberi isyarat dalam perkara ni supaya kanak-kanak yang baca Quran pun tidak membaca kalimah-kalimah 18 SX macam tu. Kan? Yang baca Quran ni umur berapa tahun? Ada tak spesifikasi umur untuk baca Quran? Tak ada. Seawal dia boleh baca Quran sampai akhir hayat. So, kita sekarang tengah baca, ada anak remaja tengah baca ayat yang sama, ada kanak-kanak dekat sekolah kafar tengah baca ayat yang sama, dan dia baca terjemahan. Wahai orang beriman, hendaklah hamba kamu orang belum balik dan orang belum balik minta izin pada kamu 3 masa sebelum subuh, ketika kamu buka pakaian kerana kepanasan tengah hari, dan sesudah sembahyang isyak. Dia baca itu dengan minda yang polos. Oh, betul lah tengah hari buka pakaian sebab panas. Nampak tak macam mana Allah begitu mengambil kira aspek cara berfikir. Sehingga perkataan-perkataan nak menerangkan sesuatu yang begitu eksplisit, Allah guna perkataan yang supaya kanak-kanak baca pun tidak double meaning. Ui. Katalah kita nak ajar anak. Okay, tiga waktu sebelum solat subuh, waktu tengah hari, waktu panas, dan lepas solat isyak. Anak tanya, kenapa? Yelah, sebelum solat subuh kan baru bangun. Takkan nak cari mami, korang kan tengah tidur. Oh, make sense. Okay, make sense. Lepas solat isyak, masih lagi nak dengan mami? Tidur. Okay. Salah auratil lakum. Itulah 3 aurat bagi kamu. Aurat ni apa? Aurat ni apa? Ini adalah 3 waktu jaga aurat. Aurat ialah sesuatu yang kita malu kalau kita tunjuk. Marwah Ustaz. Macam mana? Aurat ni kita malu kalau kita tunjuk. Malu kalau dibuka di halayak. Sama ada sengaja atau tak sengaja. Orang nampak tu kita malu. Aib. Aurat ni aib. Rasa malu. Dan dia juga aurat sama ada malu untuk ditunjuk, tak boleh dalam bentuk kecantikan yang perlu ditutupkan. Aurat wanita. Ada yang tak malu nak tunjuk sebab dia rasa cantik kalau nak tunjuk. So, kalau cantik, tutuplah. Hanya orang berhak je tengok. Cuma salah auratil lakum ni, 3 waktu ni bukan tak boleh masuk. Keperluannya ialah minta izin.
Loh, kenapa ada yang tak rasa malu? Sebab dia nafikan perasaan tu. Dia nafikan perasaan tu. So, bila dinafikan, lambat laun dia hilang. Asalnya dia ada lawamah tu. Tak selesa, tak suka. Alah tuan-puan, kalau tengok apa interview Blackpink, kan diorang suka pakai skirt-skirt pendek tu. Bila dia duduk, kan cover-cover. Dan kau tahu, acara macam tu, interview macam tu, akan duduk kat pentas ke atas, lepas tu wartawan semua kat depan, yang kau nak duduk cover-cover tu, kenapa? Pakailah yang proper. Kenapa malu? Sebab aurat. Aib. So, bukan tak boleh masuk, tapi kena minta kebenaran. Minta kebenaran. Khawatir kita terlihat aib. Laisa alaikum wala alaihim. Tidak mengapa. Ba'dahun. Tidak mengapa bagi mereka atau kamu selain daripada 3 waktu itu. 3 waktu itu. Peraturan ini vice versa. Kita juga tak boleh simply masuk bilik anak-anak 3 waktu ni. Anak-anak juga tak boleh simply masuk bilik kita 3 waktu ni. Kecuali minta izin. Kecuali minta izin. So kita boleh juga dalam tujuan pembelajaran nak mengajar, kita boleh kenakan denda. Kan? Kenakan peraturan tu okey, denda. Kalau masuk tanpa kebenaran, dia masak, dia mop lantai untuk setahun. Ambil kau. Tengok bapak dia yang buat. Bapak dia lah ngemuk lantai. Mak dia tepuk tangan setahun pula tu. Tahun. Dan selain daripada waktu tu, mereka tidak bersalah dan tidak boleh dihukum. Boleh buat main-main macam tu kan? Main main kejar-kejar dalam rumah. Main sembunyi-sembunyi. Peraturan dah ada. Siapa langgar peraturan, kena mop lantai. Kita tengah kira pula. Kira, lepas tu tak tengok jam. Tengah hari. Dia bersembunyi dalam bilik. Pintu terbuka. Pintu terbuka bukan bermaksud kita boleh terus melangkah. Kena minta izin. Sebab selalu yang kita gambarkan, pintu tertutup, baru minta izin. Kan, kadang pintu terbuka. Yes, macam milik bos. Pintu terbuka. Tapi nak masuk, minta izin. Gitu. So, tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd. Mereka yang berada di sekeliling kamu. Mereka yang berada di sekeliling kamu. Dan orang-orang yang selalu keluar masuk. Tawafuna. Tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd. Orang yang selalu keluar masuk rumah kamu dan kamu masing-masing sentiasa berhubung rapat antara satu dengan yang lain. Waktu lain memang susah untuk jaga mereka dari nak masuk bilik kita. Sebab, iyalah, rumah bersatu je, 3 di bilik. Lepas tu, flat pula. Nak main kat taman, SFMD.
Lepas tu sekarang pula ada apa? Rubella, bukan rubella, apa? Influenza. So anak-anak kadang nak pergi taman, tak main je kat rumah. Dia lari. Dia lari dalam rumah. Tu tak apa. Mereka memang akan selalu masuk untuk menjalankan untuk bermain. Dan memang anak-anak kan suka menyebuk dengan mak ayah. Bukan menyebuk sebenarnya. Diorang baru kenal dunia. Jadi dia nak mimicking apa yang mak bapak dia buat. Dia nak guide tu. Dia nak rasa bersama. Satu masa nanti, dia akan mula berdikari. Waktu tu kita kehilangan. Waktu tu kita yang menyebuk hidup mereka. Kan? Tu. Kadang-kadang kita tengah duduk-duduk. Kita duduk elok-elok. Dia boleh panjat sana, panjat naik atas kepala. Perempuan tu. Naik atas kepala. Okey, Di. Okey. Orang tengah tengok TV. Dia boleh panjat kepala. Memang nak kena banting lah. So, kadang kita hilang sekejap dia masuk bilik. Di. Okey, hidup lagi. So, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimul hakim. Peraturan ni sekali kita baca, Allah blend bersama peraturan dan kemesraan. So selalunya undang-undang ni kan macam disiplin, kena tegas, kena tak ada senyum-senyum, tak ada gelak-gelak. Tapi ayat tu datang dalam bentuk okey, tak mengapa kalau macam tu, kalau diorang selalu keluar masuk, tapi yang penting kena minta izin. Kalau dia nak bekerja ke, okey je. Wallahu alimul hakim. Allah sangat-sangat tahu dan Allah sangat-sangat bijaksana. Kan dia blend bersama tu. Kemudian wa idza balagal atfal. Tadi undang-undang pertama, ni undang-undang kedua. Bukan, belum undang-undang kedua lagi. Ini masih lagi masuk ayat undang-undang pertama tu. Sebelum ini disebut adab yang perlu dilakukan oleh anak yang belum baligh. Sekarang anak yang dah baligh. Tadi lam yablughul hulum. Sekarang balaghal atfal. Bila dah baligh, kalau lelaki kan 15 tahun, mereka dikenakan hukum lain kerana sudah dewasa. Kalau dalam Islam, yang dah baligh tu hukum lain. Jadi kira hukum dewasa. Kalau tadi kan tak mengapa. Tapi bila dah baligh, falyasta'zinu kamasta'zanal ladina min qablihim. Maka mereka hendaklah meminta izin seperti orang yang seperti orang yang sebelum mereka. Kadzalik yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimul hakim. Ada rasa pelik tak? Kenapa ayat 59 ni macam tu? Kan? Ayat di atas, wahai orang beriman, hendaklah hamba-hamba dan anak yang belum baligh minta izin untuk masuk. Ayat di bawah, bila dia dah baligh, dia juga kena minta izin. Bukan patutnya difahami ke? Okey, ayat pertama kata,
Yang belum balik kena minta izin. Masuk ayat 59, yang sudah balik juga kena minta izin. Kenapa perlu ayat 59? Ayat 58 sudah mencakupi semua. Anak-anak yang belum balik kena minta izin sebelum masuk bilik. Tapi ayat 59 tu, kenapa perlu ada? Pelik kan? Sebab ada masanya. Waktu kecil, ya, anak tu kita ajar. Tapi bila anak tu dah besar, dia rasa dia juga macam orang besar. Seolah-olah macam, tak apa, aku dah besar, aku ada mutual consent, mutual agreement ataupun mutual consent daripada mak bapak. Aku boleh. Aku kan along. Tak. Dah balik pun, kena minta izin. So, kecil ke besar, kena minta izin. Poin dia ialah, soalan dia ialah, kenapa perlu sebut? Bukankah ayat di atas tu memadai? Belum balik pun kena minta izin, apatah lagi dah balik. Kan sepatutnya difahami ayat di atas. Tapi kenapa perlu ada ayat 59 ni? Kenapa perlu detail? Sebab ini adalah era Madinah. Era Madinah, dia punya problem apa? Rumah-rumah pelacuran tu. So, orang besar yang sudah balik akan lebih terdedah. Malah masyarakat pada waktu itu, bagi mengelakkan, masyarakat pada waktu itu akan tanya, habis yang dah balik, tak payah. Allah terus siap-siap bagi jawapan. فَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمْ فَلْيَسْتَأْذَنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Begitulah Allah menerangkan ayat dia sedetailnya. Wallahu alimun hakim. 2 kali Allah ulang alimun hakim kan. Wallahu alimun hakim. 2 kali juga Allah kata, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Allah bagi detail. And then wal qawaidu minan nisa. Dan perempuan-perempuan yang sudah tua. Qawaid ni dasar. Qawaid ni dasar kan. Telah tua. Tiada lagi keinginan untuk berkahwin. Kalau menopause, belum lagi. Kalau dia baru menopause, itu belum tua. Tapi ini jenis wanita yang sudah tua. Qawaid. Wanita-wanita tua. Dan ini ayat adalah tentang kelonggaran terhadap aurat. Kelonggaran aurat kepada wanita-wanita yang dah tua. Mereka itu qawaid. Wa'adani duduk sahajalah, duduk. Al-qawaid itu duduk. Duduk dekat rumah, tak bekerja kat luar dah. So, diorang tak ada lagi keinginan apa-apa nak kahwin ke apa ke, tak ada. Entah, tak tahu dia punya lingkungan berapa. 60 ke atas, 70 ke atas. Ikut pada level macam
Yang perempuan tak tahu. So, falaisa alaihinna junahun ay yada'na thiyabahun. Tak adalah dosa bagi mereka meninggalkan pakaian luar mereka. Oh, wait. Rupanya pakaian luar ni sesuatu sangat. Oh, wanita dia perlu pakai baju luar. Ha. How? Jeng jeng jeng. Kita sekarang pakai baju macam mana? Kita pula, saya bukan perempuan. Ha. So, cuba tengok surah Ahzab. Surah Ahzab sekejap ayat 59. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hulur jilbab ke seluruh tubuh mereka. Kena ada outer garment. Kena ada pakaian luar. Dan pakaian luar ni, dia boleh bentuk apa? Cardigan. Itu kot cardigan. Pakaian luar kan? Cardigan. Pakaian luar. So, tak mengapa bagi wanita-wanita ni untuk tidak mengenakan pakaian luar. Bukan tidak berpakaian. Kalau tak berpakaian lagi hancurlah. Tidak mengenakan pakaian luar. Ghaira mutabarrijat. Bizinah. Dengan maksud tidak menampakkan perhiasan. Syaratnya, jangan pula dah lah tua macam tu. Tak pakai pakaian luar. Oh, dia punya permata daripada leher sampai ke pusat. Nak tunjuk-tunjuk perhiasan, jangan. Kalimah baroja, kan mutabarrijat tu, baroja, maksudnya tinggi. Tinggi, tugu, menunjuk-nunjuk. Daripada mutabarrijat ni, kan kalimah tabarruj. Tu, mutabarrijat. Menunjuk-nunjuk. Tinggi, tugu. Oh, tugu tu mutabarrijat tu, baroja, tugu. Menunjuk-nunjuk perhiasan. So, orang tua pun tak boleh tabarruj. Wa ayyasta'fifna khairul lahun. Dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar. Kenapa Allah tutup dengan Allah Maha mendengar? Cerita pasal orang tua tak perlu kenakan pakaian luar dan tidak berhias berlebihan. Allah tutup. Wallahu sami'un alim. Jeng jeng jeng. Kenapa? Sami'. Sebab berlaku sopan tu. Yasta'fifna. Berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Orang tua selalunya dia macam mana? Dia rasa tua dia tu privilege untuk dia suruh orang apa yang dia nak.
Malah dia rasa dia layak untuk marah siapa yang dia nak. Sebab atas tiket dia tua. Orang kena hormat. Pada usia itu, Allah kata berlaku sopan. Lebih baik bagi mereka. Wallahu sami'. Allah dengar. Allah dengar apa yang kamu cakap. Walaupun Allah beri kelonggaran satu sudut yang lain arahannya ialah ista'fif, lemah lembut dan berlaku sopan. Atau ada juga ulama tafsir yang memahami sebagai macam ni. Wa ay yasta'fifna khairul lahun. Ya, yang di atas Allah kata dibenarkan tidak pakai pakaian luar. Namun kalau mereka pakai lebih bagus. Wa ay yasta'fifna khairul lahun. Kalau dia masih kekal dengan image-nya tu, dia lebih baguslah agar dapat menjaga kehormatan. Tapi itu masih tidak menjawab kenapa sami'. Kan? Kenapa sami'? Kenapa dengar? Sebab dengar ni melibatkan kita bercakap. Tak selalu orang-orang tua, cara dia dapat layanan atau cara dia dilayan, kadang ada dapat double standard. Ya, boleh jadi juga Allah tahu bisikan hati mereka. Kalau bisikan hati itu alim lah. Alim, bisikan hati. Sami' ni perkataan. Perkataan. Kan waktu Allah hantar Nabi Musa jumpa Fir'aun, antara perkataan yang Allah guna untuk menutup sebelum dihantar tu, Allah kata kami dengar. Wallahu sami'un alim. Kami dengar apa nanti perbualan dan perbincangan kami. Jangan risau. So, berapa dah undang-undangnya ni? 2. Ini untuk wanita yang sudah berusia. Dan lazimnya bila berusia, dia ada yang sakit, terlantar. Ini juga termasuk kepada mereka yang terlantar di hospital. So, tidaklah diberatkan dengan pakai pakaian yang proper. Tapi itu bukannya alasan untuk kita berpagoda je kat hospital kot. Kan? So, 61. Ada tak kaitan dengan nafsu amarah dia ke? Dia lagi ada sifat-sifat yang walaupun dia dah lemah dari segi fizikal sebenarnya, tapi sifat nafsu amarah dia tu masih ada lagi kan. Orang tua tu ni dia suka marah-marah cucu dia, marah anak-anak dia. Ya, itulah dia rasa dia tua dan dia ada autoriti. Dia layak untuk marah orang. Tu Allah sebut wallahu sami'un alim tu. Jangan marah-marah, Allah dengar. Jangan marah-marah, Allah dengar. Kita takut kita bila jadi tua, itu kalau sempat tua lah. Kalau mati muda, lain ceritalah. Tapi kalau kita sempat tua dan kita jadi orang tua yang suka marah-marah, yang emo tak tutup pasal, kita takut betul lah macam tu. So, akhirnya kita tidak akan menyendiri. Orang tak suka nak dekat, orang tak bawa. Itu. So, manusia ni kan dia suka diberi perhatian. Dia suka perhatian. Tu ayat 61. Kita nak tengok undang-undang seterusnya. Undang-undang bercinta. Makan minum untuk kenal-kenal di dalam rumah. Orang Arab dulu, mereka tak ada sistem nak keluar masuk rumah ni. Mudah saja untuk masuk dalam rumah orang lain.
Dan bila dah masuk tu, dia boleh makan apa je yang dia nak dalam rumah orang tu. Gitu. Arab jahiliah ni. Asal dia lapar, dia masuk rumah orang, makan, dia keluar. So sistem yang seperti Allah perkenalkan ni tak ada. Tak ada. Dan ketika ayat-ayat ni turun, dia menjadi satu benda yang baru. Itu betul. Betul buat macam rumah sendiri tu. Tu level tu dah. So, Islam memperkenalkan keadaan yang betul dan bila terdapat larangan, dia perlu disampaikan untuk menjadikan umat lebih berhati-hati, terutamanya berkaitan dengan makan. So masyarakat Islam waktu itu sangat memberi perhatian tentang memakan harta orang lain, terutamanya selepas ayat 29 surah An-Nisa yang melarang makan harta orang lain tu. Melainkan kalau ada jemputan, barulah mereka berani makan di rumah orang. Tu sampai macam tu punya. Berhati-hati para sahabat. So, hukum ini Allah perjelaskan lagi. Khawatir bimbang ada yang salah faham. Ialah manusia ni, bila dia benar taat, kita akan melihat, sampai macam tu dia punya bendul ikut satu-satu perkataan Quran tu. Sampai macam tu kita gelar tu bendul. Ikut satu-satu. Satu kadang ada peraturan yang Allah detailkan. Dan kau kena buat macam ni, dan satu macam ni, dan satu macam ni. Itu level cara berfikir masyarakat Arab waktu tu. Dan itu sangat baguslah. Apa yang mereka buat, maka kita dapatlah manfaat tu. Kita tak adalah main pandai-pandai sendiri, main ikut common sense kita, sedangkan tak common pun kita punya sense tu. Kalau ikut common sense kita, sedangkan berlawanan dengan syariat. So, undang-undang ini turun, dia bukannya tak boleh makan langsung di rumah orang lain. Bukanlah semua. Maka kena tahu mana yang boleh, mana yang tak boleh. Mana yang boleh, mana yang tak boleh. Allah bagi tahu, laisa 'alal a'ma haraj. Tak mengapa bagi orang buta. Siapa orang buta nak makan sekali kat rumah kita, tak apa. Bayangkanlah sebelum ayat ni turun, tuan-puan. Orang Islam tak nak makan dengan orang buta. Orang Islam tak nak makan dengan orang buta. Sebab diorang rasa orang buta mana nampak makanan. Bila orang buta tak nampak makanan, mungkin mereka kurang makan dari orang lain. Jadi mereka takut kalau mereka makan dengan orang buta, mereka jadi tak adil. Kita ada pernah perasaan macam tu? Kita ada perasaan macam tu tak? Makan dengan orang buta, kita takut makan dengan orang buta sebab takut, yelah, diorang tak nampak makanan. Jadi bila diorang makan tu, aku makan ni cukup ke tak, orang lain makan macam mana? Dia memikirkan perasaan orang buta tu sampai dia, aku tak naklah makan dengan orang buta. Oleh kerana bimbang kemungkinan berlaku zalim kerana tidak melayan orang buta dengan baik, maka mereka buat keputusan untuk tak mengajak orang buta makan di rumah mereka. Maka Allah perbetulkan fahaman itu. Tak salah makan dengan orang buta. Dia bukan takut terambil portion. Orang buta kan makan dekat pinggan ke dia gaul.
So, lauk banyak lagi kat depan. Dia bukan tahu ada berapa banyak lauk. So, kita pun ambilkan. So, dia makan. Kalau kita, sebab kita tak rasa macam tu. Tapi orang beriman waktu tu, dia rasa, macam mana kalau dia rasa tak cukup makanan ni ya? Macam mana kalau dia rasa dia kurang daripada orang lain lah. Lepas tu dia, yes, takut tak layan dengan baik. Dia takut dia dianggap zalim. Dia takut kemungkinan boleh berlaku zalim. Sebab tak layan dengan baik. Yo, sampai macam tu lah. So Allah kata tak apa. Laisa 'alal a'ma haraj. Kalau bila makan tu ada kurang di mana-mana, ialah mungkin orang buta tak makan banyak atau tidak pilih makanan yang sedap sebab dia tak nampak, maka dimaafkan sahaja. Tuan-puan, kita berhubungan dengan orang buta ni. Berapa serius kita ambil? Berapa serius kita ambil cakna tentang orang buta ni? Selalu tak kita jumpa orang buta dan ajak dia makan? Bang, jom makan bang. Kedai mamak. Bila? Pukul 10 ke? Okey. Abang pergi sendiri? Pergi sendiri. Walhal dia buta. Paling-paling pimpin tangan jalan dia. Pernah ajak makan sekali. Panggil rumah. Jom, makan kat rumah saya. Tak apalah cik. Cuba tengok cara dia makan macam mana. Wih, dahsyat. Kehidupan orang buta. Macam mana dia potong kuku lah. Dia tahu tak kuku dia kalau panjang ada hitam-hitam ke gelap? Macam mana dia punya hygiene lah? Macam mana? Wih, macam mana? Wih. Dia tak nampak. Dia tak nampak. Orang Masjid Negara dekat dengan Brickfield. Brickfield persatuan orang buta. So, setiap kali event, saya panggil lah ada orang buta. Apa? Untuk ambil daging korban ke? Untuk dapat bantuan ke? Kadang waktu ambil daging korban tu, panggil dia, bang, makan sekali kat sini bang. Jangan makan tempat lain. Biar dari pagi, lapar. Makan kat sini. So, bila duduk, okay, lauknya ada ayam, ada sayur, ada daging. Abang nak yang mana? Kadang suruh caterer tu sediakan 3 lauk tu dalam 3 mangkuk berbeza depan diorang. Makan. Ayamnya rasa ni. Kalau tak cukup, abang bagi tahu. Siapa tak tambah berdosa. Jangan balik. Biar dimakan sampai kenyang. Taklah kita nak tolong suap. Dah dia pandai suap kan? Allah kata tak mengapa. Punyalah mereka jaga ketakwaan. Sangat berhati-hati. Takut menzalimi orang buta. Bab makan, Allah dahulukan orang buta. Mengambil kira apa yang sahabat buat terhadap orang buta. Kita pernah ambil hirau tentang orang buta makan tak makan. Rupanya mereka sanggup tak nak jemput orang buta ke rumah. Takut jadi zalim. Ui, kita kalah. Nasib baiklah rumah aku ada lift. Susah nak naik lah. Tak payah panggil orang buta. Wala alal a'raj haraj. Tak mengapa orang yang tempang.
a'raj, tempang, orang cacat. Orang Islam waktu tu dia takut untuk makan dengan orang cacat. Sebab mereka tak mampu makan seperti orang lain. Jadi takut-takut kalau diorang makan, orang cacat tu makan. Jadi macam, kau makan cara lain, aku makan cara lain. Lah orang cacat kadang-kadang masuk lalu telinga, hidung ke. Allah memperbetulkan fahaman itu. Tak mengapa makan dengan mereka. Yelah kadang orang cacat, dia kalau duduk ambil ruang lebih dari orang lain. Maka orang segan. Kalau buat begitu, rasa macam tak adil. Ambil ruang. Maka Allah bagi tahu itu bukan menyusahkan. Ini pada level iman yang tinggi, takwa yang tinggi. Wala 'alal maridi haraj. Tak mengapa bagi orang sakit. Tak mengapa makan dengan orang sakit. Sebab itulah kita pergi melawat orang ke hospital, bawa nasi biryani kan. Mentang-mentang tak mengapa. Tak mengapa. Kita bawa apple. Kita bawa makanan yang orang sakit tak makan. Kita makan depan orang sakit. Lepas tu kita kata, sedaplah apple ni. Rugi pula aku belikan kau. Kita ambilkan. Lepas tu dia pun dengan pasrah. Tak apalah, tak apa, kau ambilkanlah. Aku bukan makan pun. Itu yang kita nak dengar. Kita dah beli. Kata bagi, kau nak tak? Tak nak. Makan 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 Dah ada sakit, mana ada selera. So, sampai detail macam tu, Allah kata tak apa, tak apa. Tidak mengapa, tidak mengapa. Dan kesemua ini menjadi perhatian kepada para sahabat. Mereka takut berlaku zalim. Mereka takut berlaku zalim bila bab makan. Wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum. Dan tidak mengapa bagi dirimu makan bersama-sama mereka di rumah kamu sendiri. Ataupun boleh juga bermaksud boleh makan di rumah anak sendiri. Sebab mengambil kira dalil dari hadis yang kata harta anak adalah harta mak bapak. So anak jangan berkira dengan mak bapak. Mereka boleh makan apa saja makanan yang kita ada di rumah. Tanpa perlu minta izin pun. Tak mengapa untuk dirimu makan di rumahmu. Min buyutikum. Min tu maksudnya dari. Kalau fi buyutikum, tu spesifiklah dalam rumahmu. Min buyutikum, dari rumahmu. Makan dekat rumah anak. Tak mengapa makan di rumah anak. Au buyuti abaikum. Macam Ustaz, ada mak bapak yang suka berbelanja berlebihan hingga anak-anak yang kena tanggung hutang. Itu mak bapak derhaka lah namanya. Itu mak bapak derhaka. Mak bapak derhaka tak masuk syurga. Dia menyusahkan orang lain. Padahal hidup tidak berkat. Dia menzalimi anak-anak.
Dan dia akan jawab depan Tuhan nanti. Dia akan jawab depan Tuhan. Au buyuti abaikum, atau di rumah bapamu. Boleh makan dekat rumah bapa, boleh makan dekat rumah mak, boleh makan dekat rumah saudara lelaki, abang lelaki ke adik lelaki, dekat rumah adik perempuan, sampai khalat au ma malakat mafatihahu, atau di rumah yang kamu miliki kuncinya. Makan dekat rumah makcik, pakcik, dekat rumah makcik, makcik, pakcik sebelah bapa, makcik, pakcik sebelah mak. Apa nama? Au ma malakat mafatihahu, atau di rumah yang kamu miliki kuncinya. Boleh makan di rumah sendiri. Sebab kita kan kaya, rumah ada 13. Seminggu sekali tukar rumah. Mana-mana rumah hak kita boleh makan dekat situ. Dan juga bermaksud kita boleh makan di rumah yang kita telah diberikan kunci kepada kita sebagai amanah. Kak Syida, dia tinggalkan pesan, Ustaz, sepadang akak dekat London ni 3 tahun, Ustaz tolonglah jagakan rumah, ada kunci ni. Ui, punyalah, kita tak belajar. So, kita pegang kunci. Oh, ini amanah ni. Aku tak boleh nak masuk rumah ni. Ini amanah ni. Kena jaga ni. So, kita pun tak masuk. Rupanya dia punya peti ais dia tak tutup. 3 tahun kat sana, ular sebesar sofa. Ular-ular semua berkeluaran. Kan? Kita kena masuk cek apa yang ada dalam rumah tu. Bukan cek nak dijual. Tapi jaga betul-betul lah. Kalau ada makanan, boleh dia makan. Kami halalkan bagi kalian memakan apa saja yang kalian perlukan. Bila dapat kunci rumah orang. Bukan kita curi kunci rumah orang. Kita dapat amanah pegang kunci rumah orang. Ini bila dapat kunci rumah orang tu macam, bila dapat, kalau curi tu aku dapat juga tu. Begitu bentuknya. Ada sebuah hadis Nabi, waktu kaum muslimin berangkat berjihad dengan Nabi, mereka serahkan kunci rumah kepada orang kepercayaan mereka. Dan mereka kata, apa yang ada dekat rumah tu, makan je lah. Macam tu lah. Kami halalkan bagi kalian makan apa yang kalian perlu. Macam bahasa kita kan. Apa-apa yang ada tu kau makan je lah, tak apa. Sedangkan orang kepercayaan mereka kata, sesungguhnya tidak halal bagi kami memakan makanan mereka. Kerana mereka memberikan izinnya kepada kami. Tidak berdasarkan keikhlasan hati. Dan sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang dipercayai oleh memegang amanah. Macam tu. Dia kata dia tak nak makan sebab macam tak ikhlas. Yelah kalau aku tak dibagi makan, kan aku tak jaga pula rumah ni. Dia takut macam tu. Sebab tu Allah turunkan ayat ni. Sebab cara dia orang berfikir tu lain. Lain macam kita. Kita sangat mudah. Orang Melayu ni sangat mudah. Dengan satu arahan, makanlah apa yang ada. Kita siap buat kenduri kat rumah tu. Tapi diorang sangat berhati-hati. Takut orang tu tak ikhlas. Dia bukan takut dia tak ikhlas. Dia takut orang tu tak ikhlas. So kalau aku makan, orang tu tak dapat pahala. Allah kata tak apa. Boleh makan. Ini bab makan. Au sadiqikum, atau rumah kawanmu. Ui. Aduh. Ya, boleh. Boleh. Boleh buat macam rumah sendiri, rumah yang kita jaga. Ini undang-undang dari Allah. Tapi kalau tuan rumah tu tak tahu undang-undang ni, takut disaman pula. So, kena ada
concern. Concern. Consensus tu. Kita ada concern lah. So boleh makan dekat rumah kawan-kawan, kawan lelaki boleh makan di rumah kawan lelaki, kawan wanita boleh makan di rumah kawan wanita, atau bawa semua makan dekat rumah mak bapak kita, kawan lelaki dan wanita. Kat situlah boleh berkenal-kenal. Yes, mutual understanding. Kat situ boleh bawa teman ke rumah. Ini dengan tak kenal kahwin, lepas tu baru tahu laki dia pinjam alung, kena jadi penjamin, tengah ngandung, laki dia siap kata, jadikanlah budak tu kolateral. Begitu cara Allah tunjuk. Bab makan je. Bab makan. Dan laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an au ashtata. Tak ada halangan bagi kamu nak makan sama-sama dengan mereka satu meja panjang 18 kaki atau makan seorang-seorang. Kan yang lain semua bercinta, kita seoranglah forever alone, kita makan sendiri-sendiri tapi rumah yang sama. Kena ada mahram bersama. Yang wanita nak pergi rumah Haji Nabi, itulah kena bawa mahram tu. Kan Abrar nanti, dia dah ada wanita pilihan dia, Kak Syida kena bawalah pergi rumah orang tu. Jalan-jalan. Ini kita rasa macam mana? Belum ada apa-apa ikatan, Ustaz. Takkan nak bawa pergi rumah orang tu? Tak. Inilah tujuannya, nak kenal-kenal. Kalau tak nanti, anak-anak ni dia akan, bila dia tidak ada peluang kenal macam tu, diorang akan cari jalan untuk dating, keluar berdua. Inilah caranya. Supaya boleh kenal. Sebab dahulu para sahabat, dia rasa enggan dan berdosa bila makan sendirian. Para sahabat fikir macam tu. Ni kalau aku makan seorang-seorang ni, aku rasa macam aku pentingkan diri ke, tak ajak orang makan ke, macam mana ya? Diorang complicated lah cara dia fikir. Sehingga perlu turun ayat panjang macam ni. Punya panjang, tak sedar kita, 11:39. Ustaz tengok satu dah. Ustaz memang ada hadis Nabi kan, Nabi memang suka makan bersama-sama sahabat-sahabat kan, ramai-ramai. Nabi jarang makan seorang-seorang kan. Maksudnya memang adatnya orang Islam makan ramai-ramai lah kan. Tapi kita betul lah, kita kalau makan seorang-seorang tu lebih enjoy kan. Tak ada orang nak kacau, tak ada orang nak pandang. Tapi sebenarnya berjemaah lah Ustaz, maksudnya berjemaah makan tu kan. Lebih barakah kat situ. Masya Allah. Ayat ni bukan kaleng-kaleng kan Ustaz. Dia punya impak tu besar. Bab makan je. Boleh buat PhD? Bab makan makan ramai-ramai. Memang makan ramai-ramai syok, cepat habis. Benda dah lah sedap. Yang habiskan tu yang buruk lantak tu. Makan pula nachos. Dia sekali ambil macam ni lah. Kita ambil ujung-ujung jari. Dia ambil macam ni. Geleng kepala kita. Tu baik kau makan sorang-sorang lah. Kan? Benda sedap. Mana boleh kongsi ramai-ramai? Betul. Tapi itulah kan, ada undang-undang yang Allah bagi kan, ada ayat satu ni. Rasa macam, yalah first time aku rasanya tadabbur surah An-Nur ni kan. Ada dekat situ Allah bagi tahu step-step by step pun rumah-rumah yang boleh kita pergi makan tu kan. Hari ni. Masya Allah Ustaz. Baru lagi Ustaz.
Setiap kali tadabbur, setiap kali tadabbur kita dapat benda-benda yang kita tak pernah fikir lah kan, buat makan-makan ni kan kita. Tapi kita tahu lah ada hadis Nabi SAW suka makan berjemaah, ramai-ramai kawan-kawan. Tapi ini secara detail Ustaz. Dalam Al-Quran ni dibagi tahu, tapi didetailkan mengenai hadis-hadis lah kan. Alhamdulillah Ustaz, dah start 5 dah kita ni, alhamdulillah. Bila sesi je ni kita tak sedar pun masa dah berjalan kan Ustaz. Macam macam baru je lagi benda ni, kita berawal lepas tadi kan. So alhamdulillah Ustaz, kita tangguhkan dulu majlis kita pada minggu hadapan, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah bagi kita kelapangan masa, kesihatan untuk tadabbur ayat seterusnya insyaAllah pada minggu hadapan. So kita end sesi kita dengan tafsir kafarah. Ustaz silakan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sebab-sebab semua. Terima kasih. Terima kasih Ustaz, jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Terima kasih Ustaz dengan nasihat yang semalam Ustaz bagi tu. Alhamdulillah nampak gayanya, syukurlah dia ada positif action lah kan. Terpaksa campur tangan ahli keluarga dan juga insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Cepat dalam masalah tu lah. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi besok dengan sesi Ustaz Kubaid pula. Sirah kita insya-Allah. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan bawa belakang dapur lah. Seorang-seorang makan. Ya. Orang ambil. Ya Kak, ya. Dia kena kongsi-kongsi rezeki kan. Makan ramai-ramai tu dia meriah. Oh kuah kan. Tapi kita akal tak tarak kita sikit je orang Perak apa makan tu. Makan ke apa terdarah ke katanya ya. Makan ke lahap je. Oh ya. Tak ladu pun. Ya. Gitulah kita ya. Ya Kak Ayah. Jumpa lagi Kak Ayah ya. Jumpa lagi insya-Allah. Okey. Assalamualaikum Kak Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhirkan sesi kita yang lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Syida. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Moga-moga sihat hendaknya Kak Nasimaya.